Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wasyukru lillah ala ni'matillah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah, sayyidina Muhammad ibn Abdillah, wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atah min yaumina hadha ila yaumil ba'thi wan nahdah. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Tidak aku jadikan jin dan manusia melainkan hikmahnya supaya ibadat mereka itu, dan tidak aku minta daripada mereka itu akan makanan, dan tidak aku mintakan daripada mereka itu akan rezeki, karena sesungguhnya Allah sang pemberi rezeki dan yang mempunyai kekuatan yang teguh. Shadaqallahu maulana al-azim. Alhamdulillah, para hadirin sekalian, tamu-tamunya syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ni sudah mulai ambo pukul kosong. Masjid hak biasa ambo mengajar tu yang minta cuti sebab jemaah balik cuti. Raya Christmas juga ramai-ramai. Jadi utuhnya kita duduk dalam negara kepelbagaian ni. Agama lain yang sambut perayaan, kita pun boleh tumpah cuti juga. Siapa ke kuliah pun cuti nanti. Jadi oleh kerana kosong, pada bulan lepasnya ambo tak boleh nak hadir. Sepatutnya bulan lepas ada jadual ambo di sini, tapi tersilap bagi tarikh. Ada dah pupu kuliah pada tarikh itu, jadi ambo mai ganti lah kiranya pada malam ni insya-Allah. Tak tahu tajuk apa Ustaz Faiz tu imam sini dah. Dia kata ikut ustaz lah. Jadi ambo pilih untuk kita sama-sama renung beberapa isi kandungan daripada kitab Minhajul Abidin. Sebagaimana ayat yang ambo baca tadi, Allah Ta'ala firman, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku jadikan jin dan manusia melainkan hikmah. Dia panggil liya'budun tu, dia panggil lamul ta'lilil hikmah, melainkan hikmah Allah Ta'ala buat manusia dengan jin ni supaya ibadat pada Allah Ta'ala. Bukan lam lil ghardi, bukan orang panggil makna tujuan Tuhan buat manusia, tidak. Kerana Allah Ta'ala perbuatan dia tidak ambil tujuan gharak, keuntungan yang kembali pada Tuhan. Tidak lagu tu. Tuhan buat apa sahaja, segala hukum hakam dan segala perbuatan Tuhan tidak ada tujuan keuntungan yang kembali pada Tuhan. Dia tak sama macam YB lah. Kalau YB ni buat gapo ada gharak, dia panggil tujuan keuntungan yang kembali pada YB. Tidak nanti YB lah, kita pun buat gapo nak untung belaka, nego ke, hijau ke, nak untung apa? Nak duit. Nak duit, nak laba, nak keuntungan. YB pun begitu juga. Jalan hacul lebu. Kat 3 tahun tak tukar-tukar. Masuk tahun ke-4 licin, tak baru. Ada tujuan tu. Ada tujuan keuntungan yang kembali pada YB. Mana? Kat pilihan raya ni undi ambo lah. Itu mana gitu. Tuhan tidak lagu tu dah. Tuhan buat segala perkara ni, sama ada hukum hakam atau perbuatan Tuhan baik buruk yang berlaku dalam dunia ni, bukan ada keuntungan yang kembali pada Tuhan, tidak. Dan tidak juga sia-sia. Kalau begitu sia-sia lah Tuhan buat berapa? Tidak. Sia-sia pun tidak, keuntungan yang kembali kepada Tuhan pun tidak. Lepas tu di celah tu dia panggil hikmah.
Jadi hikmat Tuhan buat kita manusia jin ni, hikmatnya liya'budun. Apa liya'budun? Ibadat pada Allah Ta'ala. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, Raisul Mufassir, ketua bagi ulama tafsir, liya'budun maknanya liya'rifun. Nah, liya'rifunani wa ya'budunani. Supaya hikmatnya mereka itu jin manusia kenal aku. Dan ibadat pada aku artinya jadi hamba hanya kepada aku. Zahir tubuh badan kita ni dipanggil ibadah. Tapi batin daripada ibadat tu dipanggil ubudiyah. Kehambaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Batin bagi batin kehambaan dia panggil ubudah. Hamba sengoti-ngoti. Kita semaya. Zahir itu ibadat. Nah, ada rupa rokok, ada rupa qiyam, ada rupa sujud. Tapi kalau batin, roh, hati, kesedaran kita tu tidak disertai dengan rasa hamba dengan Allah Ta'ala. Apa pasal kita semaya? Tahu, ikutlah. Lama dia mau semaya, kita semaya. Tak jadi tu. Mesti hati kita tu rajak, harap pada janjian baik daripada Allah Ta'ala. Nak pahala Tuhan, nak syurga Tuhan. Itu contohnya. Takut khaufan anil iqab, takut seksa Tuhan. Itu dia panggil ikhlas, martabat ubudiyah, hamba dia panggil. Dan ini diperintah oleh Allah Ta'ala. Nah, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisin. Nah, tidak diperintah mereka itu jin manusia ibadat pada Allah, melainkan supaya ikhlas. Ikhlas mukhlisin dia panggil. Jadi ketika mana kita buat apa-apa ibadat, semaya ke puasa ke sedekah ke haji umrah apa, hati kita tu kan apa? Raja fi thawabillah, khaufan rajaan fi thawabillah wa khaufan anil iqabillah. Harap pada ganjaran baik daripada Allah, takut daripada seksa api neraka Allah. Situ tu hamba dah dia panggil. Mana kita nak apa yang Allah Ta'ala janji. Bukan kita buat sebab riak, ujub, sum'ah, takabur, nak tunjuk ke orang, rasa diri hebat, rasa diri lebih menilai pada orang, lebih handal pada orang, pada ilmunya, pada tidak. Hak tu nafi ikhlas, ternafi ikhlas. Hanya zahir saja beribadat, tapi batin tidak ada sifat ubudiyah, kehambaan dengan Allah Ta'ala. Tapi batin daripada batin ubudiyah dipanggil ubudah, hamba sengerti. Nak apa dengan Allah Ta'ala? Nak Allah. Tu tinggi lagi. Nah, jadi lihat budun supaya ibadat, supaya jadi hamba Tuhan, dan supaya benar-benar hamba pada Tuhan. Nak apa? Liyuriduna wajhah. Itu kan? Kerana nak pada zat Allah Subhanahu wa taala. Dalam Quran Allah Taala kata, wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajhah. Ai liyuriduna zatah. Apa? Hendak sabarlah olehmu bersama dengan orang yang menyeru kepada Allah. Pagi, petang, siang, malam seru manusia kepada Allah tu kerana nak apa? Bukan li talabid dunia. Nak habuat dunia. Seru orang kepada Allah, tapi perutnya nak ke dunia. Tu tak jadi tu. Nak kepada apa? Seru orang pada Allah Ta'ala, ajak orang kenal Allah Ta'ala, ibadat pada Allah Ta'ala. Nak kepada zat Allah Ta'ala. Liyuriduna wajhah. Tu. Kerana nak kepada zatahu, kepada zat Allah Ta'ala. Semata-mata nak ke Tuhan dia panggil. Itu dia panggil ikhlas mukhlasi. Ikhlas yang Allah Ta'ala pelicing hati dia. Hati seorang yang ikhlas tu masih Allah, barang selain daripada Allah Ta'ala. Hak ni hak iblis mengaku siap-siap di hadapan Allah Ta'ala. Dia tak berani nak menyesat. Qala rabbi izzatika la ughwiyannahum ajma'in illa ibadaka minhumul mukhlasin. Kata iblis, Rabbi, bi izzatika, hei Tuhanku, dengan keagungan engkau, la ughwiyannahum ajma'in,
pasti aku akan menyesakkan semua anak cucu cicit Adam, semua sekali. Semua sekali kah? Illa, melainkan hak aku tak mampu nak menyesak ibadaka, hamba-hamba engkau, humul mukhlasin, mereka itu engkau pelicingkan hati mereka. Ini orang panggil ikhlas martabat mukhlasin, tinggi. Orang yang sudah sampai kepada hatinya bertenang dengan Allah Ta'ala. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, hei jiwa-jiwa yang tumakninah dengan Tuhan, yang bertenang dengan Tuhan. Kita tak bertenang dengan Tuhan. Baca Quran 2-3 ayat rasa boring. Zikir-zikir rasa boring. Dengan orang mengajar rasa panas pedih dah punggung. Duduk masjid surah lama sikit tak boleh dah. Tengok je, tengok kau ustaz. Saat ni baru semai maghrib. Allahu akbar, Allah. Insya dah cepat atas. Kita lagu tu tak berapa nak bertenang dengan Tuhan. Tapi orang hak sapas itu dia bertenang dengan Tuhan. Dia sedap. Hingga naik maqam nafsunya, Tuhan redha pada dia, dia redha pada Tuhan. Radiyah mardiyah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Ketika tu Tuhan kata fadkhuli fi ibadi, masuklah kamu sebagai hamba-Ku. Artinya orang yang benar-benar Allah mengakui dia sebagai hamba Allah Ta'ala, bukan semata-mata lidah dia saja mengaku sebagai hamba Allah. Macam kita kan, kita mengaku kita hamba Allah, kita semuanya hamba Allah. Sebenarnya batin hati ya ke tidak tak tahu lagi. Takut kita hamba kepada nafsu, hamba kepada harta, hamba pada pangkat, hamba pada apa lagi, dunia, hamba pada bini, hamba pada suami, hamba pada anak, hamba kepada sesama hamba, ikutlah. Aduh. Tapi orang ni wala mulut dia tak mengaku dia hamba Allah, batin dia tu benar-benar merasai ubudah dengan Allah Ta'ala. Allah yang mengakui dia sebagai hamba. Ni panggil hamba yang khas. Inna ibadi laisa laka alaihim sultan, sesungguhnya hamba-hambaku yang khusus tidak ada bagi engkau, hei iblis, hei syaitan, nak mudarat atas mereka itu kekuasaan tak ada. Mereka ni mahfuz dipanggil. Bukan maksum, mahfuz, terpelihara, dijaga oleh Allah Ta'ala daripada mengerjakan dosa, serta berlaku mereka mengerjakan dosa tapi segera mereka bertaubat. Itu tak sama kita. Kita tu tak jaga daripada buat dosa, serta kita buat dosa, lepas tu lambat pula nak taubat. Sedap pula dosa hok tak buat lagi, titik eliu tak berasa keliu nak buat. Kan kita lagu tu. Orang waliullah ni dah. Bukan mereka maksud, mereka juga melakukan dosa, melakukan maksiat, tapi mereka segera bertaubat, maka mereka masuk dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, at-taibu minadz-dzambi kaman la dzambalahu. Orang yang taubat daripada dosa seperti mereka yang tidak ada dosa. Bahkan mereka taubat dengan Allah Ta'ala ni lebih daripada sekali sehari. Itu sebab nak masuk dalam janji Allah Ta'ala, innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah cinta kepada orang yang banyak bertaubat. Macam kita ni kan. Kata je lepas mayat astagfirullah, astagfirullah. Ada pun dalam perut hati kita ada ke tidak rukun taubat, belum tentu lagi. Sebab nak dinamakan taubat, ada rukun taubat. Itu dia panggil taubatun nasuha, taubat sengoti. Mana rukun taubat? An-nadmu wal azmu wal iqla, menyesal di atas dosa. Tu minta Allah Ta'ala cabut bekas dosa, jangan sampai kita telitah nak buat balik, dan azam supaya kita tidak kembali mengerjakan dosa tersebut. Itu kalau dosa bersabit dengan Allah. Kalau bersabit dengan makhluk Allah, kena pergi minta maaf, minta halal, minta ampun. Itu rukun taubat. Pas kita kalau lepas mayat astagfirullah, astagfirullah, tu mulut astagfirullahalazim, aku minta ampun. Akan Allah Ta'ala, astagfirullahalazim, aku minta ampun akan Allah Ta'ala yang maha agung, yang maha besar, yang maha gagah perkasa. Mulutnya sebut, hati dia ingat nak makan apa bahisyak dia. Tak jadi, kita istighfar saja, tidak taubat.
Nabi yang maksum sallallahu alaihi wasallam tidak kurang 100 kali sehari bertaubat. Hak maksum dah tu. Kita sehari sekali habuk tak taubat. Ulama kata paling kurang nak masuk dalam jumlah tawabin, orang yang taubat banyak dosa dia, paling kurang dalam sehari lebih daripada 2, 3. Pagi sekali, siang hari sekali, tengah hari betul ke, malam sekali. Masuk dah sekurang-kurang tawabin. Sekurang-kurang orang banyak bertaubat. Sebab lebih daripada 2. Dia kalau Arab, kalau dia panggil mufrad. Kalau 2 dia panggil musanna. Lebih daripada 2 tu baru dia panggil jamak. Paling kurang nak dimasukkan tawabin orang banyak taubat, lebih daripada 2, 3 masuk dah. Tu sekurang-kurang. Pak kita jangan kata 3, 2. So bodoh. Sudah. Kata ni tak masuk di kalangan orang yang banyak bertaubat. Bila hikmat Allah Ta'ala buat kita ni supaya kita kenal dia dan jadi hamba pada dia, bagaimana cara kita nak menempuh perjalanan sebagai makhluk yang hikmat Tuhan buat untuk jadi hamba pada Tuhan. Maka alhamdulillah Allah Ta'ala kirim di zaman orang panggil selepas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang yang mari menyatakan cara nak jadi hamba Allah Ta'ala lagu mana cara dia tu, iaitu Hujjatul Islam Imam Al-Ghazali radhiyallahu ta'ala anhu. Satu-satunya karangan yang terakhir sebelum daripada Imam Ghazali wafat, dia tulis satu kitab namanya Minhajul Abidin. Prinsip atau dasar tata cara seorang yang nak jadi hamba kepada Allah ila jannati rabbil alamin. Orang yang nak jadi hamba pada Allah, nak menuju kepada syurga Tuhan semesta alam. Minhajul Abidin ila jannati rabbil alamin. Disiplin manhaj tata cara perjalanan orang-orang yang nak jadi hamba Allah, nak menuju kepada syurga Tuhan semesta alam. Ini satu-satunya kitab yang terakhir dikarang oleh Imam Ghazali. Tengok. Jadi hamba baca sikitlah. Qala Hujjatul Islam Imamul Ghazali rahimahullahu ta'ala wa qaddasallahu sirrahu wa nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Kata dianya al-aqabatul ula, halangan yang pertama. Jadi orang yang nak jadi hamba kepada Allah ni ada beberapa halangan. Ada beberapa roblok yang dia kena berjaya tempuh. Kalau tak berjaya tempuh, maka tak akan sampailah hikmat dia nak dijadikan sebagai hamba kepada Allah Ta'ala. Maka halangan yang pertama, kata Imam Ghazali, al-aqabatul ula, halangan yang pertama sekali mesti ditempuhi, wahia aqabatul ilmi, ialah halangan menuntut ilmu. Itu dulu, bukan halangnya tobat dulu tak. Aqabah yang kedua baru tobat. Aqabah makna halangan, galangan, roblok yang kedua baru tobat. Pasal apa bukan tobat dulu Ustaz? Ilmu dulu. Pasal kata kita nak taubat lagu mana kalau kita tak mengaji? Terkadangnya kita ingat benda tu bukan dosa, padahal dosa. Maka bagaimana dia tu nak taubat kalau dia tidak mengaji? Maka sebab tu halangan yang pertama orang nak jadi hamba, sebenar-benar hamba pada Allah, ialah mengaji ilmu tu sendiri. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, innama taubatu 'ala Allahi lilladzina ya'maluna as-su'a bijahalah thumma yatubuna min qarib. Hanya sahaja Allah Ta'ala terima taubat orang yang buat hijau dosa, hijau jahat, dengan keadaan jahil, tak tahu. Tapi jahil sini tak tahu ni orang panggil jahlun basitun. Jahil selapih. Mana apa jahil selapih? Yakni dia tak tahu dengan perkara yang sebenar, dia tak tahu dengan ilmu yang sebenar, perkara yang betul,
tetapi dia tahu diri dia tu tak tahu. Dia sedar diri dia tu tak tahu, maka dia pergi mengaji. Tu dia panggil jahil basit. Bukan jahil murakkab. Bijahalatin ay bijahalat apa? Ya'maluna su'a bijahalah ay jahlatin basitatin. Jahil yang selapih. Mana dia tak tahu perkara yang sebenar, tapi dia tahu diri dia tu tak tahu. Bila kita tahu diri kita tak tahu, maka kita pergi mengaji tak? Kita pergi mengaji. Sebaliknya kalau bijahalatin murakkabatin, jahil yang bersusun. Jahil murakkab dia panggil. Tengok sini. Jahil murakkab apa makna? Yakni dia tak tahu dengan perkara yang sebenar. Dia tak tahu perkara yang betulnya bagaimana. Kemudian dia tak tahu yang diri dia tu tak tahu. Lepas tu dia rasa diri dia pun tahu. Sudah. Selesai masalah. Hak lagu ni tak pergi mengaji. Tak pergi mengaji. Duk lepok kedai kopi. Tu. Tunggu time semaya buat, mari semaya. Bagus dah semaya jemaah tu. Tapi tak mengaji hukum hakam semaya jemaah. Tak tahu syarat qudwah mengikut imam ada berapa perkara, 12 perkara. Tak tahu hukum muafiq dan masbuk. Tu banyak. Nak tahu tak tahu, kalau kita mari lewat sikit, tahu orang duduk tepi kita tu mengaji ke tak mengaji. Kata ni. Kita tu orang masbuk, bukan orang muafiq. Tu imam nak rokok dah. Allahu akbar. Patut-patutnya mula dengan baca Fatihah selalulah. Bismillah lalu. Sampai sekat mana yang kita sempat baca, tu imam rokok, kita pun Allahu akbar rokok. Kalau dapat tu makninah serta rokok imam, dapat rakaat. Itu hukumnya masbuk. Melainkan kalau kita wak mula, orang panggil bacaan kita dengan bacaan sunat. Allahu akbar, Allahu akbaru kabira dulu kau sikit, ataupun a'udzubillah kau sikit. Maka ketika mana tu imam rokok, kita tak boleh rokok terus lagi. Kena tambah sikit baca Al-Fatihah kita tu qadar bacaan sunat yang kita baca. Contoh Ar-Rahmanir Rahim, Allahu akbar tu imam rokok. Kita tak dia start Allahu akbaru kabira. Contoh, atau a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Contoh. Maka kita jangan terus rokok. Tambah sikit Maliki yaumiddin. Tu qadar-qadar bacaan sunat yang kita gi buat mula. Maka sebab tu kalau kita makmum masbuk, tak usah buat mula dengan bacaan sunat lah. Terus bacaan wajib selalu. Sebab kita tak tahu Fatihah kita sekat mana sempat dengan qiyam imam. Bila tu imam rokok, kita pun Allahu akbar rokok. Dapat tu makninah, dapat rakaat. Tiba-tiba oleh kerana tak tahu, nya bedah Fatihah sampai habis. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu. Tu imam iktidah sami Allah. Tu imam sujud. Tu imam dia duk iyyaka na'budu ar-rahman waladdallin. Allahu akbar baru rokok. Lepas tu nanti beri salat, Assalamualaikum warahmatullahi. Sekali dia Assalamualaikum warahmatullahi gak nanti imam. Sah kata sah tu rakaat tu. Tak sah. Awak bukan muafiq. Kalau awak muafiq tu barulah dimaafkan ketinggalan 3 rukuk yang panjang daripada imam. Itu lah. Tak tahu saya. Tak mengaji. Mana nak tahu macam mana kalau tak mengaji? Nak mengaji macam mana sebab dia rasa dia tu tahu. Sudah. Ni jahil murakkab dia panggil. Bahaya tu. Lepas tu orang tegur pula, ustaz pun tegur pula di tepi. Pakcik kena tambah surah rakaat tadi tu. Tak sah tu. Awak Tuhan ke? Nak sah tak sah? Pula yang marah pula kau ustaz kata dia. Tok guru memanglah bukan Tuhan, tapi tok guru nak menyata hukum Tuhan. Tak sah. Patutnya Allah terima kasih banyaklah ustaz. Saya tak tahu. Tak apa saya semai semula lah. Tapi oleh kerana duk rasa macam tahu, tu dia panggil jahil murakkab. Ini bahaya. Tak tahu dengan perkara yang sebenar, kemudian dia tak tahu. 2 kali tak tahu tu. Tutur kata murakkab, tersusung 2 tak tahu. 2 bodoh dia panggil, 2 jahil. Dia tak tahu perkara yang sebenar, dia jahil dengan benda sebenar. Kemudian dia tak tahu diri dia tu tak tahu. Mana dia bodoh dengan diri dia tu bodoh. Patut dia tahu. Dia tahu diri dia tu alim. Sudah. Dia dengan tok guru lebih kurang sama. Siap. Dia dengan orang hak mengaji, orang hak mendengar, lebih kurang tu sama ya. Makan nasi kat mulut ke? Berak kat bunga ke ya? Sudah. Berat tu. Jahat hukumnya itu tu. Qul, kata hai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hal yastawi alladhina ya'lamuna wal ladhina la ya'lamu?
Istifham bimakna al-inkari. Adakah sama orang alim dengan orang yang tidak alim? Orang yang tahu dengan orang yang tidak tahu? Tuhan suruh istifham, suruh tanya. Tapi menuntut jawapannya apa? Tidak sama sekali-kali. Tidak. Kala, tidak sekali-kali akan sama. Tiba-tiba, sama je. Ini dia panggil sa'ama yahkumun. Jahat hukumnya orang yang mengatakan sama orang yang mengaji dengan orang yang tidak mengaji. Ada yang kata sama jangan? Itu. Maka sebab tu kita biasa dengar orang kata duduk dalam majlis ilmu dia apa dosa. Apa maksud? Maksudnya apabila dia mengaji, dia tahu, pegangan aku akidah ni tak betul, rupanya aku duk i'tiqad selama ni. Astaghfirullahalazim. Dia apa dosa? Dia kerana yang ngaji, summa yatubuna min qarib, kemudian dia taubat dengan segera. Macam mana nak taubat kalau tak tahu? Nak astagfirullah aku mana? Ya, tak ada dosa, saya suci bersih. Sudah. Jadi kalau mengaji baru tahu. Oh, saya ibadat selama ni tak sah. Astaghfirullahalazim. Oh, hati saya bersifat seperti ni tak baik rupanya. Tuhan celah. Mazmumah. Oh, astaghfirullahalazim. Itu di mana? Summa yatubuna min qarib. Kemudian dia taubat dengan segera. Sebab dia mengaji. Itu maksud innama taubatu 'ala Allahi lil ladzina ya'maluna su'a bi jahalah summa yatubuna min qarib. Maka kerana tu Imam Ghazali sebut halangan yang pertama orang yang nak jadi hamba kepada Allah ialah aqabatul ilmi. Halangan menuntuti ilmu. Lepas tu baru aqabatut taubati, halangan bertaubat pada Allah Taala. Mana bunyi dah insya? Belum lagi. Hai cepat. Sini azan dulu ke lagu mana? Azan dulu. Baik. Kata Imam Ghazali, fa aqulu, maka aku kata, wa billahi taufiqu, dan dengan Allah Taala sahajalah at-taufiqu, taufik tu didapat. Ini dia panggil taqdimu ma haqquhu ta'khiru tufidul hasra. Asal perkataan at-taufiqu billah, bermula taufik tu dengan pemberian Allah. Itu ayat biasa. Tapi tak. Dia kata wabillahi taufiq. Biasa dengar kan orang berucap ke? Sudah dia nak berucap ceramah apa? Cukuplah setakat tu tuan-tuan semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum. Biasa dengar? Tanya dia apa makna, tak tahu apa. Fakir biasa duduk kecek lagu tu. Apa makna wabillahi taufiqu? Hanya dengan Allah Taala sahajalah taufik itu didapat, tidak dengan yang lain. Sebab apa? Sebab taufik ni Allah Ta'ala sebut dalam Quran sekalian. 30 juz Al-Quran tu, 6,000 lebih ayat tu sepatah Tuhan sebut wa ma taufiqi illa billah, dan tidak ada yang memberi taufik kepada aku melainkan dengan pemberian Allah. Sepatah tu ya sebut. Apa isyarah? Isyarah ni panggil i'lamun bi khafiyin, pemberitahuan daripada Allah dengan secara halus. Bagi hak cerdas, mak dia boleh menakak. Kalau kurang-kurang sikit, kurang makan kismis, vitamin C, dia tak apa nak faham mana lagi. Tapi hak kuat akal cerdas, mak dia menakak selalu. Oh, Tuhan nak ayat taufik ni nikmat yang payah didapat. Sekali dia sebut dalam Quran. Apa taufik? Khalqul qudrati fil abdi ala ta'ati. Itu dia panggil taufik. Lawannya khizlan. Taufik itu apa? Khalqul qudrati fil abdi, Tuhan buat kemampuan pada hamba. Khalqul qudrati fil abdi, Tuhan bagi kemampuan pada hamba. Khalqul qudrati fil abdi ala ibadah, untuk beribadat pada Allah. Jadi rengeh dia nak baca Quran, nak mengaji, nak menadah, nak mengajar, nak tahajud, nak sedekah, nak gap, rengeh. Nak pergi masjid, nak pergi surah, nak jemaah, tak ada payah. Tu dia panggil taufik. Payah tu. Payah, sebab tu payah nak dapat. Tu kata payah. Lawannya khizlan. Apa khizlan? Khalqul qudrati fil abdi 'alal ma'siyati aw 'ala ma la yu'nihi. Itu dia panggil khizlan. Bukan kailan. Kata ni khizlan. Tuhan buat
kemampuan pada hamba untuk mengerjakan maksiat. Jadi gagah nak buat maksiat tu bahasa dia ni. Bahasa gagah. Bahasa kalau orang kata nak melabur ni akhirat ni, nak buat masjid, nak buat surau, nak besar, nak itu nak ini. Tak berapa. Nah, anak dia kata nak mengaji Quran ni, ayah minta yuran lah, nak bayar yuran 200 sebulan. Oh, mahal teh. Nah, ustazmu tu kena ikhlas tu. Ya sudah. Nah, tapi kalau orang minta nak buat ni konsert dandut. Oh, berapa no? Oh, selalu dah. Nak melabur selalu dah. Gagah dia. Senang hati dia. Nah, au ala ma la yu'nihi, atau tidak atas maksiat pun, atas perkara yang tidak ada faedah pada agama. Tu dak lepok kedai kopi daripada pagi sampai duha, sampai ke tahajud. Daripada lepas subuh sampai ke tahajud lek. Tak ada apa, relax dekat kedai kopi sedap. Tenang. Buaga ni main daun teruk tu, main haji ni, main dam tu, main macam-macam jenis. Sedap, boleh duduk lama. Tak ada rasa panas pedih cocok menikah, tak ada. Panas pedih cocok menikah ni faham? Panas pedih cocok menikah ni. Awas tak sedap duduk. Tapi kalau duduk atas masjid surau kan, sudah lama menatang ustaz ni pun. Allah ni pukul 9 dah ni, apa tak berhenti lagi ni. Panas pedih lah, tak boleh duduk, ngak berasa. Tu au ala ma la yu'nihi tu. Tu lawan dia khizlan. Wal iyad billah. Katanya ulama, al khizlanu kullu khizlan. Khizlan yang paling khizlan sekali. Kalau Tok Guru Ambo dia terjemuh orang yang paling bodoh daripada segala orang yang paling bodoh. Itu mudah nak terjemuh gitu dan. Bodoh ni banyak, nah. Tapi kalau tanding hak bodoh-bodoh, dia bodoh sekali. Tu maknanya al khizlan kullu khizlan. Orang yang paling bodoh daripada segala orang yang paling bodoh. Nah. Sek-sek bodoh saja dah ni. Tapi tanding dia bodoh sekali di kalangan hak bodoh. Siapa? Anta tafarraqa minasyagharin wa alla tatawajjahu ilaih. Orang yang telah berpisah daripada masa sibuk dia, tapi dia tidak guna berhadap dengan masa senang dia, masa rehat dia untuk menuntuti ilmu agama Allah. Nah, kita ni ada masa sibuk, hijau gapo cari nafkah, menege, tak ke sibuk semua. Ada juga masa rehat kita, masa cuti ke. Nah, bulan Ramadan ke contoh, cuti nego sebulan. Dah, apa? Dah 11 bulan dah kita cari duit. Nah, sebulan lah kita cuti. Tapi hak belaknya bulan Ramadan itulah gagah cari duitnya. Kau kuat kerja cari duit. Kata balik dah tu ni, balik macam-macam buat kita buat kerja dah. Atau ya kerja makan gaji. Pagi balik petang. Ada malam tu ruangnya rehat dia panggil. Tapi dia tak guna untuk menuntuti ilmu agama Allah. Kata ulama, orang ni lah orang paling bodoh daripada segala orang yang paling bodoh. Lagu tu. Baik. Jadi sebab tu kata wabillahi taufiqu, dan hanya dengan Allah Taala sahajalah taufik itu didapat, tidak dengan yang lain. Itu mana taufik. Hidayah, lagu tu juga hidayah. Hidayah tu mana? Al-muwasil ila Allah, satu jalan yang menyampaikan kita kepada Allah. Dia bagi petunjuk, kalau kita petunjuk, hidayah. Itu pun susah. Innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Sesungguhnya engkau, hai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak dapat bagi hidayah, petunjuk, menyampaikan orang kepada Allah, kepada siapa yang kamu kasih. Tak dapat. Hanya asbabul hidayah, sebab bagi hidayah, ya. Tapi pemilik mutlak sengerti petunjuk Allah. Walakinnallaha yahdi man yasha. Akan tetapi Allah lah yang bagi petunjuk, yang menyampaikan seorang kepada Allah pada siapa yang dia kehendak. Gitu dah. Jadi payah ni. Sebab tu kata wabillahi taufik wal hidayah, hanya dengan Allah Taala sahajalah taufik, mana kekuatan, semangat untuk beribadat tu didapat, dan petunjuk, mana perjalanan yang menyampaikan kita kepada Allah tu didapat hanya dengan pemberian daripada Allah. Apa dia kata? Imam Ghazali kata, ya talibal khalasi wal ibadati, wahai orang-orang yang menuntuti khalas, menuntuti kelicinan hati, selain daripada Allah.
Orang yang mencari keikhlasan, gitulah kalau bahasa lain ni kan. Orang yang mencari kelicinan, licin hati dia, masih Allah. Tak ada selain pada Allah. Yang ada Allah. Orang yang duduk di tahap tu dipanggil maqam munajat. Maqam munajat. Biasa dengar kan orang duduk munajat. Hasbi Rabbi Jalallah ma fi qalbi ghairullah. Biasa dengar kan orang duduk baca gitu. Kalau Tok Guru hamba almarhum Tuan Guru Haji Abdul Hamid bin Haji Saleh qaddasallahu sirrahu. Orang panggil dia Pak Suhamid Gunung di Kelantan. Dia tak bagi anak-anak murid ke orang mengaji dengan dia berzikir gitu kalau belum sampai ke tahap tu sengerti. Sebab makna dia terlalu hebat. Hasbi Rabbi Jallallah, memada bagiku dengan keagungan Allah. Ma fi qalbi, tidak ada di dalam hatiku ghairullah, lain daripada Allah. Betul tak? Betul tak tu? Hak betulnya apa? Ghairullah fi qalbi, selain pada Allah tu dalam hati aku. Tu barang selain pada Allah tu adalah hati kitanya. Allah nanti kita nak semaya hajat baru ada Allah. Ya Allah tolonglah, barulah ya Allah. Kalau tangan senang, sehat, segar, tak ada apa-apa pergantungan rasa kepada Allah Ta'ala, ada ya Allah dalam hati? Tak ada. Ya apa? Ya aku. Ya saya kaya, saya hebat, saya sehat, saya kayak gitu. Si pangkat saya, harta saya, ya. Itu kayak hak tu. Jadi jangan kita dusta dengan Allah Ta'ala. Takut Tuhan kata kazabta, bohong tu. Kalau bohong dengan makhluk ni pun dosa, betul tak? Dosa. Bukan satu ciri daripada ciri-ciri munafik. Bukan orang munafik, mana sifat yang diamal oleh munafik lagu tu, sehingga Nabi suruh kita jauh. Jangan hidup sifat lagu tu. Idza haddatsa kadzaba. Bila kita bercakap bohong. Kalau bohong dengan Tuhan, mimbabil aula, lebih-lebih lagi. Innal abda idza akhta'a nuqitat fi qalbihi nuqtatun sauda. Sesungguhnya seorang hamba, kata Nabi, bila dia mengerjakan dosa, maka Tuhan titikkan dalam hati dia titik hitam. Sebab apa tu? Sebab berdusta. Rupa-rupanya berzikir bukan menyucikan hati, jadi menggelakkan hati. Sebab kita dusta. Tu berat tu. Dusta dengan Tuhan. Tiap-tiap kali duduk hasbi Rabbi Jallallah ma fi qalbi, Tuhan kata kazabta, bohong, mu bohong. Sudah. Hati tu kat hitam, kau kerah, sudah. Pelik. Lepas tu mula jadi pelik. Apa ustaz saya ni berzikir pun banyak nak. Tapi hati saya makin lama makin kerah. Dah awak berzikir tak betul. Tak kena, tak reti makna, tidak benar-benar benar dalam perbuatan awak. Ada juga gitu. Ngatik banyak tapi tak betul sebut. Dosa ke? La ilaha illallah. Salah tu. Ilah mana panjang itu? Panjang pula. Tu masa start enjin. Masa enjin panah dah, laju dah ni. La ilaha illallah, la ilaha. Betul tak tu? Betul tak? La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha. La ilaha Majnun apa? Itu baru sebut. Makna belum lagi. Tak ada Tuhan malaikat Allah apa makna? Sudah. Tu tiap-tiap kali tasyahud, asyhadu an la ilaha illallah. Padahal dia tidak kenal Tuhan, tidak makrifat pada Allah Ta'ala. Tuhan kata mu bohong, mu dusta. Agak-agak lagu mana? Perut, hati. Jadi kerah. Sebab tu Imam Ghazali kata, ya talibal khalasi, hei orang yang mencari kelicinan hati, wal ibadati, dan menempuhi jalanan ibadat kehambaan pada Allah, alaika awalan, ay ilzam alaika awalan, wajib atas engkau pertama-tama sekalinya, waffaqakallahu, mudah-mudahan memberi taufik akan dikau oleh Allah Ta'ala. Wajib apa yang pertama-tama sekalinya? Bil ilmi, wajib dengan ilmu. Wajib dengan ilmu. Tak dapat tidak. Sebab tu kata Imam Ibn Ruslan dalam kitab Matan Zubat, kata wa kullu man bi ghairi ilm
Miya'maluh a'maluhu mardudatun la tuqbaluh. Tiap-tiap mereka tanpa ilmu dia beramal, tanpa ilmu dia beriktiqad, dia simpulan kepercayaan di dalam hati. Itu pun amal. Iman itu pun amal. Nah, sebab tu sahabat tanya, ayyul a'mali afdal ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apakah amal yang terpaling banyak pahalanya ya Rasulullah? Rasulullah kata, al-imanu billah. Beriman dengan Allah Ta'ala. Beramal lagu mana? Amalan hati. Simple. Nah, macam mana amal akidah, amal pegangan. Nah, kalau tanpa ilmu, itu lagi berat. Nah, sebab pegangan ni sebagai kunci bagi seseorang itu, dalam syurga atau kekal dalam api neraka. Gitu. Kalau iman dia tidak sah, tak betul. Nah, sehingga membawa ke tahap kufur, wal'iyadzubillah min zalim. Maka hak tu kekal dia dalam api neraka. Kalau tak sampai tahap kufur, tak apa lagi. Sesat saja. Sesat saja. Ya, tiap-tiap sesat belum tentu kufur. Tapi tiap-tiap kufur pasti sesat. Sebab tu dalam akidah sangat ulama menitik berat, jaga betul-betul. Takut kita sesat, dak pun kufur, wal'iyadzubillah min zalik. Walaupun dia menyangka diri dia Islam, maka ngap serban, ngap jubah, ngap janggut dengan wasbah ke berapa, tapi akidah dia lari daripada tariqah ahli sunnah wal jamaah. Bimbing-bimbing takut jadi Syiah, Mu'tazilah, Qadariyah, Jabariyah, Jahmiyah. Ikutlah. Banyak puak-puak sesat ni, 72 puak. Kalau tidak kufur, sesat, wal'iyadzubillah min zalik. Bahkan amal tentang iman pertama-tama dihisap sebelum kiamat lagi, iaitu alam barzakh. Kalau kita mati malam ni selalulah kita jadi malam pertama di alam barzakh. Soalnya apa? Man rabbuka wa man nabiyyuka wa ma dinuka wa ma imamuka wa man hadzal rajulu. Itu. Siapa Tuhan kamu? Siapa nabi kamu? Siapa ikutan kamu? Apa agama kamu? Siapa saudara kamu? Ini siapa laki-laki ini? Dibawa datang suratu Muhammadin, gambaran nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tu soalan tu baca, bukan setakat soalan, jawab apa baca. Allahu Rabbi wa Muhammadun Nabiyyi wal Islamu dini wal Qur'anu imami wal muslimuna ikhwani. Wa hadzal rajulu huwa sayyiduna Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Soalan dan jawab baca. Tapi kalau tidak diberi pertolongan oleh Allah untuk jawab, tak boleh jawab. Bukan dengan hafal gitu dah. Lama tanya, mak, mana tak semaya lah ni? Hapan doh, beres, selesai. Dah dah. Intan surullah yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Mu tolong agama Allah, Allah tolong mu, dan Allah petetak ke jawapanmu. Mana kaki-kakimu, pendirian kamu tu mana jawapan kamu. Itu mana? Jadi pertolongan Allah, nasrullah, pertolongan Allah tu turun dengan sebab kita menolong agama Allah. Tolong apa? Tolong mengaji, tolong faham, tolong pegang, tolong tanam dalam hati kita. Itu kalau bahasa ilmu akidah. Kita azal dulu dah. Bunyi ni. Apa tu? Minhajul Abidi. Minhajul Abidi. Kena guru baca tak Allahu Akbar, Allahu Akbar.
Allahu Akbar, Allah. Asyhadu an la ilaha Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna sayyidana Muhammad Asyhadu anna sayyidana Muhammad. La haula wala quwwata. La haula wala quwwata. La haula wala quwwata. La haula wala quwwata illa billah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah sayyiduna Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salati al-qa'imah ati sayyidana wa maulana Muhammadan al-wasilata wal-fadilah wasyarafa wad-darajata al-'aliyata ar-rafi'ah wa ba'athhu maqaman mahmudan alladhi wa'adtahu innaka la tukhlif. Baik. Jadi Imam Ghazali kata alaika ay ilzam alaika, wajib atas engkau awalan, pertama-tama sekalinya, waffaqakallahu ta'ala, mudah-mudahan Allah memberi taufik akan dikau. Wajib apa yang mula-mula? Bil ilmi ay bishtighali talabihi. Iaitu dengan bersibuk-sibuk menuntuti ilmu. Sebab apa lagu tu? Fa innahu, kerana sesungguhnya menuntuti ilmu itu. Fa innahu ay fa innal ilma. Karena sesungguhnya menuntuti ilmu agama itu, al-qutbu, ialah paku, teras, penyacek orang panggil. Orang panggil apa bahasa di sini? Penyacek. Penyacek. Kalau lembu kan, orang pegang lembu, dia ada tali, lepas tu dia itu di kayu, dia buat tajam tu, dia pacak itu. Tu dia panggil qutbu. Penyacek, kalau tahu ni penyacek. Okey, sini panggil apa? Pacak. Pancak. Pancak. Gitu deh. Penyacek. Penyacak. Pacak. Tu. Karena ilmu tu ialah kutub. Pacak atau penyacek tadi. Wa alaihi, dan di atasnya ay wa alal ilmi al-madaru, tempat berputar, berkeliling. Tak boleh lepas. Macam lembu tadi, bila pak kita pacak penyacek tadi, penyacak tadi, maka lembu tu duduk mutar, tak boleh duduk main kawasan tu. Tu dah. Wa'lam, ketahui olehmu, kata Imam Ghazali. Sikit dah, boleh dah. Annal ilma, sesungguhnya ilmu itu, wala ibadata, dan ibadat pada Allah, jauharani, ialah dua permata jauhar intan berlian. Dua permata intan berlian. Dia tak boleh salah satu, tak boleh. Ada orang mengaji ilmu ada tapi tak beramal, tak jadi. Bahkan berat lagi. Wa alimu bi ilmihi lam ya'malan mu'adzabun min qabli abadil wasan, kata Imam Ibn Ruslan dalam At-Tazuba. Orang alim, wa alimu, orang alim bi ilmihi, dengan ilmunya, lam ya'malan, dia tak beramal. Dia suruh orang semaya, dia suruh orang, tapi dia sendiri tak semaya.
Nah, dia jangan zina, jangan dia sudah. Mu'adzabun min qabli abadil wazan. Dia diazab oleh Allah Ta'ala neraka akhirat esok sebelum daripada si kafir penyembah berhala lagi. Berat juga. Tapi orang yang rajin buat amal ibadat tanpa ilmu, a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Amal dia tidak diterima, bahkan tertolak. Tak boleh juga lah tu. Lepas tu dua-dua kena. Beribadat dengan ilmu, menuntuti ilmu untuk beribadat. Dua ni kata Imam Ghazali, ilmu dan ibadat dua permata kedua-duanya, dua intan berlian. Li ajlihima, kerana kedua-dua itulah kana ada kullu ma tara, tiap-tiap yang engkau lihat ni, wa tasma'u, dan tiap-tiap yang engkau dengar, min tasnifil musannifi, daripada karangan-karangan para pengarang kitab, wa ta'limil muallimin, dan pengajaran orang-orang yang alim, orang-orang yang mengajar, wa wa'zil wazi'in, dan peringatan orang-orang yang memberi peringatan, wa nazarin nazirin, dan tilik fikir mereka yang intelektual. Itu kerana dua ni kerana dua ni lah kitab-kitab dikarang. Tengok, kitab-kitab dikarang untuk apa? Untuk ilmu dan ibadah. Nah, orang yang mengajar sah, batal, halal, haram dan sebagainya, kenapa tu? Ilmu dan ibadah. Dan orang yang memberi peringatan, kalau tak semayang, tak puasa, neraka kamu apa ini, inilah azabnya api neraka, gini. Apa tujuan itu? Ilmu dan ibadah. Dan kajian, tilik fikir, intelektual, ahli-ahli fikir. Hukum ni jadi apa? Ni wajib ke? Ini halal ke? Ini haram ke? Ini apa hukum ni? Perkara-perkara yang baru tu. Kenapa tu? Ilmu dan ibadah. Tu. Bal bahkan kata Imam Ghazali, li ajlihima, kerana ilmu dan ibadah itulah unzilatil kutub, diturunkan segala kitab-kitab daripada langit, Taurat, Injil, Zabur. Gitu kan? Wa ursilatir rusul, dan diutuskan segala rasul-rasul. Karena dua ni, ilmu dan ibadah. Itulah gitu dah. Karena ilmu dan ibadah. Bal bahkan kata Imam Ghazali, li ajlihimah, kerana ilmu dan ibadah itulah khuliqatis samawati wal ardu, dijadikan Allah segala langit dan bumi, wa ma fihinna, dan apa yang ada pada langit dan bumi, minal khalqi, daripada segala makhluk-makhluk. Tahu di mana lagu tu? Imam Ghazali reka ke? Tidak. Wa ta'ammal, dan hendak engkau perhati dengan halusi, ayatain, dua ayat, fi kitabillahi azza wa jalla, di dalam Al-Quranil Karim. Mana? Ihdahuma, salah satu daripada kedua, qauluhu, ialah firman, jalla zikruh, yang agunglah oleh sebutannya itu Allah subhanahu wa ta'ala. Allah sendiri sebut dalam Quran. Selain daripada ayat yang hamba baca dari awal tadi, ayat hak ni Allah Ta'ala kata, Allahul ladzi khalaqa sab'a samawati wa minal ardi mithlahun. Allah lah Tuhan yang menjadikan 7 lapis langit, dan Allah lah yang menjadikan daripada bumi itu seumpama langit, yakni 7 lapis. Yatanazzalul amru, diturunkan pekerjaan bainahunna, di antara langit dan bumi. Hikmahnya apa? Lita'lamu, supaya kalian mengetahui, annallah, akan bahawasanya Allah itu ala kulli syai'in, di atas tiap-tiap sesuatu daripada makhluk ni, qadirun, dialah yang maha amat berkuasa. Ada yang tu kata apa? Lita'lamu, ada, supaya kamu mengetahui, supaya kamu mengerti, mengaji. Jadi langit bumi ni Tuhan buat, hikmahnya apa? Supaya ilmu dan ibadah. Jadi kalau seorang itu hidup dia tu tidak untuk ilmu dan ibadah, maka dia mensia-siakan kejadian dia sebagai manusia. Tak siapa hikmat dia sebagai manusia. Bahkan takut-takutnya lebih teruk pada menatap. Balhum adallu. Dalam Quran sebut kan? Walaqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Sesungguhnya kami buat neraka ni, Tuhan kata,
Cadangannya nak memenuh-menuh isi dia daripada jin dengan manusia. Hak lagu mana? Lahum qulubul la yafqahuna biha. Bagi mereka itu jin manusia ada qulub, ada jantung, hati, fikiran. Bukan jantung hak duk tu. Kalau hak duk tu, hak tolong buku bayar itik pun ada. Nah, duk hak jantung hak doktor kata kabid, hati tu. Enggak tu. Tapi roh, kelakuan yang ada pada jantung hak berdegup-degup. Hak dengan dia lah kita boleh mikir, boleh reti, panas, sejuk, marah. Itu tu. Ada orang panggil akal. La yafqahuna biha, tapi dia tidak mahu menuntuti faham. Tak usah mengaji. Bal apa? Ulaika kal an'am, dia kata kan? Mereka itu seperti binatang. Balhum adall, bahkan lebih sesak pada binatang lagi. Sebab binatang tak apa, dia bukan mukallaf. Walaupun dia bukan mukallaf, tapi sekira-kira apa hak dia duduk bercakap, kuk kerek kuk, zikrullah. Tu ya. Wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdih walakin la tafqahuna tasbihahu. Tidak ada suatu binatang pun di atas muka bumi ini melainkan semuanya ucap tasbih zikrullah pada Allah Taala, tapi kita tak faham. Kita kata ayat berkokok, burung berkukuk, kambing bertebak, lembu bertemuh. Habis itu kan. Padahalnya tu zikir binatang. Kata Nabi Sulaiman alaihi salam. Nabi Sulaiman ni orang hak faham bahasa binatang. Dia kata, "Hei Nasya, mu dengan ayah bapak tu kalau kira-kira lebih mulia ayah bapak padamu." Ayah bapak bukan bapak ayah. Bapak ayah lain, ayah bapak lain dekat sini. Mu dengan ayah bapak tu sekira-kiranya ingat ke Tuhan, lebih hebat ayah bapak lagi banding kamu. Pasal apa ya Nabi Allah? Nabi Sulaiman kata, ayah bapak ni mu duk tidur tu pukul 3 pagi tu dia berkebah sayap dah. Dia berkebah sayap. Lepas tu dia berkukuk. Cuba dengar kokok ayah bapak pukul 3 pagi, pukul 4 pagi. Dia tak sama dengan kokok biasa. Kalau kokok pukul siang hari ni, kok kerek kok gitu ya, kok gitu je. Tapi kalau pukul 3 pagi ayah bapak dia berkebah sayap, dia berkokok, kok kerek kok. Kayak gitu kan? Pasal apa tu ya Nabi Allah, Nabi Sulaiman? Itu makna dalam bahasa kitanya, uzkurullaha ayyuhal ghafilun. Ku kerek ku. Itu. Apa uzkurullah? Ingat ke Tuhan. Uzkurullaha, ingat akan Allah. Ya ayyuhal ghafilun, wahai orang-orang yang lalai. Waktu orang dulu-dulu orang kapur-kapur pergi raya kan. Tujuannya apa? Nak pergi kecil bangun tahajud kan. Bangun sahur. Pukul 3 pagi mana pakai jeloceng dulu dah tu ni. Kuk kerek kuk ayah bapak lah. Kita lon ni natang ayah bapak nak kus meleh esok nak tidur tak boleh. Nak marah ke ayah bapak. Padahal ayah bapak duduk tazkirah kita supaya ingat ke Tuhan. Pagi hari lagi orang tak bangun, dia yang bangun ingatkan kita supaya ingat akan Allah. Hei orang-orang yang lalai, ada minta duit tak? Ada yang bapak minta salam raut lepas tu? Cuba tengok, ustaz pergi kuliah minta salam raut. Betul tak? Pahaya bapak dia bahaya ada ustaz lagi salah hui sikit kat gitu tengok. Tak lagi lah aku. Teruk lagi pada ayah bapak. Ulaika kal ada balhum adall, bahkan lebih sesak pada binatang lagi. Tu lagi berat. Tu bila kita tidak sedar hikmat Allah Ta'ala jadikan kita untuk jadi hamba kepada Allah. Alatnya ilmu, perjalanannya ialah ibadat. Itu dah. Habis itulah. Kemudian kita bahas. Tak tahulah nak sambung semula ke bukan hamba kuliah tetap. Kalau ada pula kat kosong-kosong mari hamba sambung pula insya-Allah. Jadi kita sambung semula pula. Wa annallaha qad ahata bi kulli syai'in ilma, dan supaya kalian tahu akan bahawa sesungguhnya Allah Taala itu qad ahata, sungguhnya benar-benar meliputilah bi kulli syai'in, dengan segala sesuatu, ilman, nisbah ilmu pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam.
wa ilmuhu atam yu'til hikmata man yasha wa man yu'tal hikmah faqad utiya khairan katsira wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka min khairi ajilihi wa ajilihi ma 'alimta minhu wa ma lam na'lam wa nas'aluka al-jannata wa ma yuqarribu ilaiha min qawlin wa 'amalin wa niyyatin wa i'tiqad wa na'udzubika minan nar wa ma yuqarribu ilaiha min qawlin wa 'amalin wa niyyatin wa i'tiqad wa nas'aluka min khairi ma salaka 'abduka rasuluka nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Allahumma faqihna 'ilma asy-syari'ati wal ma'rifati wat tariqati wal haqiqah wasta'malna biha bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatin minal fitani wa sallallahu sallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin.